Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azrina Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aiman binti Halim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Auliana Subha. Hari ini kami akan membentangkan final year project iaitu final presentation group kami iaitu aplikasi data structure learning. Pertama sekali adalah pengenalan. Jadi dekat sini kami akan menunjukkan tujuan aplikasi kami ini dibina. Kami membina aplikasi kami ini adalah bertujuan untuk memberi latihan tambahan kepada pelajar yang mengambil subjek data structure di FC 30233. Dekat aplikasi kami ini, kat kandungan dia, kami ada membina nota, kuis, notepad dan to-do list. Jadi kandungan-kandungan ni adalah kami bina adalah untuk membantu pelajar-pelajar daripada sesi pembelajaran diorang. Aplikasi kami ni juga bukannya hanya tertumpu kepada pelajar tapi tertumpu Seterusnya juga kepada adalah pensyarah. penyataan Di mana, masalah. Pembelajaran secara tradisional merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh sistem pendidikan di negara kita. Hal ini kerana pembelajaran yang hanya berlaku di dalam kelas semata-mata. Bagi pelajar yang tidak hadir ke kelas, mereka akan ketinggalan subtopik ataupun sektor baharu yang diajar oleh pensyarah mereka. Kesannya, pelajar akan kurang fokus dan kurang faham di dalam kelas dan apa yang pensyarah mereka ajar. Seterusnya adalah sumber nota dan rujukan di laman seseorang adalah kurang tepat dan tidak menepati silibus di politeknik. Pelajar akan berasa keliru dengan sumber-sumber yang mereka mencari tersebut kerana mereka tidak pasti bahawa nota-nota tersebut adalah sahih ataupun tidak. Seterusnya ialah objektif. Bagi objektif yang pertama ialah untuk mencipta aplikasi data structure learning sebagai latihan kepada pelajar yang mengambil kursus data structure kod DFC 30233. Proses pengajaran dan pembelajaran politeknik seorang perai tidak hanya tertumpu di dalam kelas sahaja. Pelajar boleh mengaksesnya di dalam aplikasi data structure learning melalui penggunaan telefon bimbit. Aplikasi ini bertujuan diwujudkan untuk memberikan latihan tambahan dan memudahkan para pelajar dan untuk mempelajari subjek data structure. Bagi objektif yang kedua ialah mempelbagaikan kaedah pembelajaran kepada pelajar yang mengambil kursus data structure untuk dijadikan latihan tambahan mereka. Dalam aplikasi data structure learning, kami menyediakan nota, kuis mengenai data structure. Dengan ini, ia dapat membantu pelajar dalam mengulang kaji pelajaran dalam subjek yang dipelajari iaitu data structure. Bagi objektif yang ketiga ialah membantu pelajar dalam mengatur jadual tugasan harian mereka iaitu to-do list dan juga notepad yang terdapat di dalam aplikasi yang kami bina adalah untuk membantu pelajar dalam mengatur tugasan. Untuk skop projek ialah, projek ini telah ditubuhkan untuk membantu para pelajar Politeknik Seberang Perai untuk mempelajari subjek data structure dengan lebih mudah dan juga menarik. Di bawah ini merupakan skop bagi projek, skop pengguna dan juga sistem skop. Ini merupakan skop pengguna. Skop pengguna terbahagi kepada dua iaitu kepada pelajar teknologi maklumat dan komunikasi. Yang kedua ialah pensyarah. Bagi pelajar teknologi maklumat dan komunikasi, aplikasi ini digunakan oleh pelajar teknologi maklumat komunikasi yang mengambil subjek data structure kod DFC 30233. Bagi pensyarah, aplikasi ini juga digunakan untuk menjadi bahan mengajar bagi para pensyarah bagi subjek data structure kod DFC 30233. Terusnya ialah sistem skop. Sistem skop terbahagi kepada 3 fasa iaitu fasa yang pertama ialah pengguna akan melihat 3 menu di bahagian utama aplikasi iaitu pengguna akan diberikan pilihan sama ada untuk membuat kuis, papan nota, setengah ada tugasan ataupun nota. Fasa yang kedua ialah pelajar dapat melihat skor setiap kuis untuk mereka lakukan melalui aplikasi ini. Fasa yang ketiga ialah pensyarah dapat memberikan kuis kepada pelajar iaitu dapat komunikasi kepada pelajar untuk meningkatkan pembelajaran mereka dalam subjek data structure melalui aplikasi ini. Peranti yang kami gunakan di dalam software projek ini untuk membuat projek ini ialah Android Studio dan juga Firebase untuk merekod database. Kajian sistem sedia ada. Untuk menjalankan kajian yang lebih mendalam, sistem sedia ada dijadikan sebagai bahan rujukan untuk menganalisis kelebihan, kelemahan dan masalah yang mungkin akan dihadapi semasa pembangunan sistem projek. Perbandingan aplikasi antara fungsi sistem adalah imbas QR, nota, kuis, membuat naik aktiviti dan papan nota sebenarnya tugasan. Bagi data structure learning dan CDOS mempunyai beberapa ciri-ciri yang hampir sama iaitu mempunyai nota, kuis dan memuat naik aktiviti. Bagi data structure learning,
mempunyai papan nota dan senarai tugasan. Manakala CIDOS pula tidak mempunyai sebarang papan nota dan senarai tugasan. Bagi imbas QR dan nota hanya terdapat pada Agrobooks, dan ciri-ciri lain bagi kuis, membuat naik nota aktiviti, papan nota dan senarai tugasan tidak mempunyai fungsi sistem di Agrobook. Kita lihat pula pada metodologi. Okay, metodologi ni dekat sini kami ada 6 fasa. Okay, dekat 6 fasa ni, fasa yang pertama adalah fasa perancangan. Kita lihat dulu fasa perancangan, iaitu dekat sini kami telah membina tujuan, kami dah merancang apa aplikasi kami apa yang kami nak buat, kami dah rancang juga objektif aplikasi kami dah tahu matlamat aplikasi kami ni apa benda, dan kami tahu juga masalah-masalah yang ada dekat aplikasi kami ni. Seterusnya adalah fasa analisis. Bagi fasa analisis, kami telah membahagikannya kepada 2 bahagian, iaitu kepada pelajar dan juga pensyarah. Kami telah memberikan borang kaji selidik kepada pensyarah dan pelajar untuk mengenal pasti ciri-ciri dan juga fungsi yang mereka inginkan dalam aplikasi yang kami akan bina. Bagi fasa yang ketiga iaitu reka bentuk, kami telah membina papan cerita untuk menggambarkan aplikasi yang bakal kami bina untuk memudahkan proses pembinaan aplikasi. Reka bentuk yang kami cipta ialah untuk memudahkan pelajar dan juga para pensyarah untuk menggunakannya. Warna yang kami pilih adalah bersesuaian dengan pensyarah dan juga pelajar untuk menggunakan aplikasi tersebut dan juga dapat menarik minat mereka untuk menggunakannya. Bagi fasa yang keempat iaitu fasa membangunkan. Kami telah menggunakan Android Studio untuk menuliskan kod. Selain itu kami gunakan Firebase untuk merekod database bagi maklumat pengguna, dan kami membina aplikasi ini mengikut papan cerita, iaitu di fasa reka bentuk yang di atas. Fasa kelima merupakan fasa pengujian. Di fasa pengujian ini, kami memberikan aplikasi kami kepada pensyarah dan pelajar untuk diuji. Jika berlaku sebarang masalah, kami akan memperbaiki semula dan membaik pulih aplikasi yang kami bina ini dan diuji semula. Fasa yang terakhir adalah fasa maklum balas. Dekat fasa maklum balas ni, di fasa sebelum ni kita dah bagi aplikasi kita dekat beberapa orang, iaitu 20 orang pensyarah dan 20 orang pelajar untuk menguji aplikasi kami ni. Okay. Daripada lepas dah menguji tu, kami akan bagi borang soal selidik pada diorang untuk kami dapatkan maklum balas daripada diorang. Daripada maklum balas tu, kami kumpulkan semua data-data tu dan kami akan memperbaikikan apa yang patut kami baiki daripada aplikasi kami ni untuk dapatkan lebih baik. Seterusnya kita pergi kepada reka bentuk logikal, iaitu yang pertama catat alert. Kita pergi kepada mula, dan di mula ni dia ada 2 cabang, iaitu pendaftaran pelajar yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri tu tiada sebarang tulisan sebab pensyarah tidak perlu mendaftar masuk di dalam akaun aplikasi ini kerana kami telah tetapkan email dan juga password untuk dimasukkan ke dalam log masuk. Dan seterusnya kita akan pergi kepada log masuk. Dalam log masuk ini ialah ada dua cabang, iaitu ia akan pergi kepada log masuk pensyarah jika ia pensyarah dan pergi log masuk pelajar jika ia pelajar. Okey, kita pergi kepada log masuk pensyarah dahulu. Bagi log masuk pensyarah, jika pensyarah itu salah masukkan email dan juga password, ia akan pergi kepada tidak dan akan ke log masuk yang semula. Maksud dia akan pergi patah balik lah sebab tak berjaya nak login. Jika pensyarah berjaya untuk log masuk, dia akan pergi kepada menu pengguna. Di dalam menu pengguna terbahagi pada 2, iaitu nota dan juga memuat naik tugasan. Di sini pensyarah dapat memilih antara 2 ini mana yang dia hendaki, dan jika ia ingin log out, maka apps tu akan tamat. Okey, kita pergi kepada pelajar. Maafkan saya. Pergi kepada pelajar. Jika pelajar tidak log masuknya tidak berjaya, dia akan pergi kepada log masuk semula. Jika ia berjaya, dia akan pergi kepada menu pengguna. Menu pengguna terbahagi kepada 4, iaitu nota, latihan pembelajaran, latar belakang dan juga senarai peribadi. Di latihan pembelajaran terbahagi kepada 2 juga, iaitu aktiviti dan juga kuis. Jika dia buat aktiviti dan juga kuis tu dia nak log out, dia boleh terus ke menu pengguna. Dan bagi senarai peribadi, ia terbahagi kepada 2, iaitu papan nota dan senarai tugasan. Jika dia tak nak lakukan dah yang aktiviti tu, dia boleh kembali kepada menu pengguna, dan dia seperti pensyarah juga, jika yang ingin menamatkan aplikasi ini, maka ia akan terus ke aliran data bagi pensyarah. Bagi pensyarah, mula-mula ia akan log masuk ke dalam akaun pensyarah.
Seterusnya, pensyarah akan diberikan 2 pilihan iaitu nota sebagai bahan mengajar pensyarah kepada pelajar. Seterusnya adalah memuat naik aktiviti adalah untuk apabila pensyarah ingin memuat naik latihan baru kepada pelajar. Seterusnya ia akan terus ke log keluar aplikasi jika pensyarah ingin log keluar. Aliran data pelajar. Iaitu yang pertama, kita akan pergi kepada pendaftaran pelajar dan di situ ada rekod daftar dan pelajar akan pergi kepada log masuk pelajar. Di log masuk pelajar terbahagi kepada 4 iaitu senarai peribadi, nota, latar belakang, latihan pembelajaran. Di dalam senarai peribadi, pelajar boleh pilih di antara 2 iaitu papan nota ataupun senarai tugas. Bagi latihan pelajar pula, dia pula terbahagi kepada 2 pilihan juga iaitu aktiviti dan juga kuis. Kuis ni dia akan ada teks dan juga muzik. Muzik tu pelajar dapat menekan button muzik untuk mendengar muzik. Jika pelajar tidak mahu untuk menggunakan aplikasi ini, maksud dia pelajar dah nak tamatkan aplikasi tu, dia akan pergi kepada log keluar aplikasi. Kita lihat pula kepada raja pengguna. Raja pengguna ni atau lebih dikenali sebagai use case diagram. Dekat sini kita boleh nampak ada 2 user iaitu pelajar dan juga pensyarah. Dekat sini pelajar, kita pergi dulu pada pelajar. Kita boleh nampak pelajar dia boleh buat beberapa perkara iaitu dia boleh buat log masuk, pendaftaran, nota, kuis, senarai tugasan dan juga log keluar. Bagi pensyarah, diorang hanya boleh buat ada beberapa sahaja kandungan yang diorang boleh buat iaitu log masuk, nota, muat naik tugasan dan juga log keluar. Kita pergi pula kepada reka bentuk fizikal. Dekat sini kami akan tunjukkan reka bentuk fizikal sekaligus kita akan tunjukkan proses di mana bagaimana aplikasi kami ini berfungsi. Ini adalah ikon untuk aplikasi kami. Kalau kita tekan, dia akan bawa kita kepada splash screen iaitu seperti ini dan akan terbahagi kepada 2 login iaitu lecturer login dan juga student login. Seterusnya kita akan pergi kepada lecturer login. Bagi email dan juga password bagi lecturer telah ditetapkan. Iaitu email pensyarah30233@gmail.com. Password dia ialah pensyarah30233. Seterusnya kita akan pergi kepada login. Dan ini ialah menu utama bagi lecturer. Ini adalah menu pengguna bagi pensyarah. Dalam menu pengguna pensyarah ini terdapat nota yang akan pensyarah gunakan untuk dijadikan baharu juga untuk mengajar. Kandungan seterusnya adalah upload assessment. Kalau kita tekan akan keluar paparan seperti ini dan lecturer boleh deletekan kategori yang mereka mahukan. Mereka juga boleh addkan kategori yang mereka mahukan. Seterusnya mereka boleh update nama kategori dengan tekan lama-lama dekat nama tersebut. Untuk tambahkan set soalan, mereka boleh tekan dekat kategori dan mereka boleh tekan button add new set. Untuk tambah soalan, mereka boleh tekan saja pada set soalan dan mereka boleh meletakkan soalan yang mereka mahukan. Di sini, mereka boleh letakkan soalan dan juga jawapan. Untuk meletakkan jawapan yang betul, mereka hanya perlu letakkan nombor jawapan. Jika soalan tidak diisi, akan keluarkannya amaran untuk mereka mengisi tempat kosong. Pensyarah boleh deletekan question yang mereka tidak mahu dan juga set soalan. Soalan yang direka telah direkodkan di dalam pangkalan data. Titik 3 di menu pengguna merupakan logout. Kita lihat pula kepada student page. Yang pertama kita lihat kepada register account di mana mereka perlu meregisterkan akaun mereka. Jika mereka tidak mempunyai akaun, mereka boleh meletakkan email dan juga password mereka yang mahukan. Setelah itu mereka perlu verifikan akaun mereka. Mereka perlu memasukkan di dalam Gmail dan mereka hanya perlu menekankan link yang telah dihantar dan akaun mereka akan diverifikan. Maklumat pengguna akan disimpan di dalam pangkalan data. Jika mereka terlupa kata laluan, mereka boleh menekan button forget password dan meletakkan email. Terusnya ia akan naik kepada Gmail dan di dalam Gmail ni kita akan pergi kepada link dan link tu kita letakkan password terbaru bagi user tu. Jika pelajar telah mempunyai akaun, mereka boleh log masuk ke dalam akaun mereka menggunakan kata laluan email yang mereka telah daftarkan. Di dalam menu pengguna pelajar, kami telah menyediakan nota-nota bagi pelajar untuk menjadikan sebagai rujukan. Kandungan seterusnya adalah aktiviti. Di aktiviti ini merupakan kuis yang telah di-create oleh pensyarah. Mereka boleh pilih set soalan yang mereka mahukan dan mereka boleh menjawab soalan tersebut. Di dalam aplikasi ini juga terdapat kuis yang telah disediakan. Di dalam kuis ni pelajar dapat menekan muzik jika pelajar ingin mendengar muzik. Seterusnya apabila pelajar telah selesai menjawab, pelajar akan dapat lihat show answer dan akan quit.
Di dalam personal list ini, kami telah menyediakan notepad bagi pelajar boleh menggunakan notepad ini untuk menulis nota. Pelajar boleh mengedit ataupun delete nota mereka yang telah mereka tulis. Setiap data yang ditulis di dalam notepad akan disimpan di dalam database. Seterusnya adalah to-do list. Di dalam to-do list ni pelajar boleh delete dan juga edit, dan pelajar juga boleh createkan new to-do list dan mereka boleh setkan due. Data-data to-do list disimpan di dalam pangkalan data. Di dalam about us menceritakan tentang latar belakang aplikasi kami dan juga pembina aplikasi. Titik 3 di menu pengguna merupakan logout. Proses yang terakhir adalah strategi pengujian. Okay. Strategi pengujian ni berfungsi adalah untuk kami tahu bagaimana aplikasi kami ini berfungsi dengan adakah berfungsi dengan baik, adakah berfungsinya sesuai dengan kehendak pengguna, dan juga adakah aplikasi ini mampu memberikan kemudahan yang terbaik pada pengguna. Okay. Jadi dekat strategi pengujian ni kami ada mengikut beberapa fasa, di mana fasa yang pertama kami akan uji di antara pentadbir, iaitu uji antara kami bertiga. Seterusnya selepas itu kami mengujikannya dengan memberikan aplikasi ini kepada 20 orang pensyarah dan 20 orang pelajar. Dan daripada situ diorang akan menguji aplikasi kami ini dan diorang akan diberikan borang soal selidik. Dekat borang soal selidik itu kami akan dapatkan maklum balas daripada diorang macam mana aplikasi kami ini, adakah sesuai dengan kehendak diorang, adakah aplikasi kami ini kami nak tahu apa kekurangan aplikasi kami ini dan apa kelebihan aplikasi kami ini. Dan daripada situ kami akan memperbetulkan aplikasi kami ini untuk dijadikan lebih baik. Bicara akhir, hasil daripada kajian yang menyeluruh terhadap penubuhan aplikasi ini, ia menunjukkan bahawa ia berjaya mencapai ketiga-tiga objektif penubuhan projek ini. Antaranya adalah mencipta aplikasi data structure learning ini sebagai latihan kepada pelajar yang mengambil kursus data structure, mempelbagaikan lagi kaedah pembelajaran kepada pelajar yang mengambil kursus data structure, dan membantu pelajar untuk mengatur dan mengurus jadual kerja mereka untuk lebih teratur. Penerimaan pelajar dan tenaga pengajar di Politeknik Seberang Perai dalam penubuhan data structure learning ini berada dalam tahap yang tinggi. Sesuai dengan itu, kami yakin bahawa aplikasi yang kami tubuhkan ini dapat menjadi sumber kepada pelajar dan tenaga pengajar di Politeknik Seberang Perai dalam dunia pendidikan. Ini walaupun secara tidak rasmi.